Baik, ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat matematik tingkatan 4 yang melibatkan kebarangkalian. Okey, so kita akan tengok pada subtopik yang seterusnya, iaitu peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Baik, bagi subtopik ini, standard pembelajaran kita adalah yang pertama, membezakan peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Baik, peristiwa bergabung boleh dikategorikan kepada dua peristiwa, iaitu bersandar dan juga tidak bersandar lah. So ada dua. Okey, contohnya seperti dekat sini, peristiwa A dan B adalah peristiwa, katakanlah contohlah dua peristiwa, ada dua ya, iaitu peristiwa A, peristiwa B. Jadi peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian di peristiwa B dan juga sebaliknya. Okey. So ini contoh dia lah. Alright. So katakan yang pertama, katakan soalannya berdasarkan mendapatkan angka. Okey, mendapatkan angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okey, baik, kita tengok contoh yang pertama. Mendapatkan angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. So kita punya peristiwa di sini adalah melibatkan shilling. Shilling yang adil dilambung sebanyak 2 kali. Okey. So berapa kali kita dapat angka? Maksudnya dekat ni hanya sekeping. Hanya ada satu keping duit shilling yang dilambung sebanyak 2 kali. Berapa kali kita dapat angka? Sebab shilling kita terdiri pada dua, iaitu kepala dengan ekor kan. So kepala dia adalah nombor, ekor dia adalah gambar yang di belakang tu lah. Terpulanglah gambar apa pun. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang tak bersandar. Kerana apa? Sebab kebarangkalian ini yang kita akan mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Maksudnya satu benda kita akan dapat 2 kali, 2 kali dia punya kebarangkalian. So mungkin kita akan dapat yang pertama angka, yang kedua pun angka. Okey, so bila macam tu dia adalah peristiwa yang tak bersandar. Okey. Baik, contoh yang kedua, mendapat 2 pen yang berwarna sama apabila 2 batang dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Ni tanpa pemulangan, dia punya kata kunci dia lah. Okey, so katakan kita ada 3 batang pen merah, 2 batang pen biru dalam satu bekas. Jadi bila kita nak keluarkan dalam satu bekas tu tanpa pemulangan, maksudnya dekat sini kemungkinan untuk ataupun kebarangkalian untuk kita mendapat 2 batang pen yang sama adalah tinggilah. Okey, jadi bila dia melibatkan situasi yang macam ni, ini kita namakan dia sebagai peristiwa yang bersandar. So kebarangkalian untuk mendapatkan pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian untuk mendapat pen merah yang kedua. Sebab once kita dah keluar satu, dalam bekas tu masih ada lagi 2 pen merah. Jadi kita mungkin akan dapat merah dan merah. Katakan dia ada 3 kan. Katakan pen merah yang pertama, pen merah 1, pen merah yang kedua, pen merah 2 saya labelkan M2, pen merah yang ketiga M3. Jadi bila kita dah keluarkan satu ni, dia ada tinggal lagi 2. So kita akan dapat juga yang kedua tu merupakan pen yang sama. So kita akan dapat kombinasi dia M1, M2, M1, M3. Dan kita akan dapat seterusnya lah. So dia ada partner dia akan dapat yang sama. Tapi kita tak akan dapat M1, M1. Maksudnya kita tak akan dapat balik apa yang kita dah keluar, kita dapat balik yang itu tak. Sebab kita punya situasi ni adalah tanpa pemulangan. Okay. So ingat ya, ini adalah peristiwa yang bersandar. Okay. Jadi kesimpulannya dekat sini, kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B tak akan bersandar ataupun tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan juga kebarangkalian B. Jadi bila kita jumpa peristiwa yang tidak bersandar, right, so dia punya jalan kerja dia ataupun konsep dia adalah dekat sini lah, di mana dia melibatkan dan. So dan ini melibatkan persilangan lah. Okay, sebab dia tak bersandar. Jadi kebarangkalian untuk dapatkan A adalah persilangan dengan
B. So kita akan kira berapakah kebarangkalian untuk kita mendapatkan A. Kita darabkan dengan kebarangkalian untuk dapatkan B. Jadi kita akan dapat jawapan ni lah. Okey. Dan contoh, katakan saya bagi dekat sini. Seorang, dia punya ayat katakan seorang kanak-kanak memilih 2 biji gula-gula secara rawak daripada sebuah balang yang mengandungi 3 lollipop dan 5 kopiko tanpa pemulangan. Okey. Maksudnya kita nak pilihlah 2 biji gula-gula ni secara rawak dalam sebuah balang. Okey, dalam tu ada 3 lollipop, ada 3 lollipop dan 5 kopiko. So kita nak buat kebarangkalian ni tanpa pemulangan. Jadi nak kenal pasti sama ada dia bersandar ke atau tidak, kita lihatlah. Dia melibatkan 2 peristiwa, iaitu lollipop dan juga kopiko. So dekat sini, situasi ini adalah situasi peristiwa bersandar. Okey, kenapa dia bersandar? Kerana pemilihan untuk mendapatkan gula-gula yang pertama mempengaruhi pemilihan bagi gula-gula yang kedua. Okey, pemilihan bagi gula-gula yang kedua. So dia ada bersandar lah yang pertama, lepas tu dia akan berkait dengan yang kedua. Macam tu. So ini kita katakanlah ni adalah peristiwa bersandar. Dan juga bila dia melibatkan peristiwa bersandar, jumlah gula-gula akan berkurangan setelah pemilihan gula-gula yang pertama. Kerana apa? Sebab ada istilah tanpa pemulangan. Tu contoh dia lah. Okey. So kalau dia tak bersandar, maksudnya macam yang tadilah. Dia tak ada berkait antara dua tu. Dia peristiwa tu berbeza antara dua tu. Yang ini dia melibatkan peristiwa yang sama, iaitu gula-gula, tapi jenis gula-gulanya berbeza. Tu cara kita lah nak mengenal pasti sama ada dia peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Okey. So saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Nanti saya akan bagi latihan. So you all tolong buatlah. Ada 6 soalan yang berkaitan dengan peristiwa bersandar dan juga tidak bersandar. So itu saja. Sekian. Terima kasih.